Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila Syekh Habib Osman bin Abdullah wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung pengajian kitab kita pada muka surat berapa semalam? 3 di bawah sekali. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Rukun Islam. Rukun Islam iaitu benda-benda yang penting di dalam agama Islam itu sendiri. Jadi tak kala Sayyidina Jibril alaihi salam datang berupa dengan manusia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tanyanya Jibril alaihi salam, ma huwal Islam? Apakah itu Islam? Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak mendatangkan takrif definisi, tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan benda-benda yang penting di dalam Islam kita, iaitu pertama, an tashhada alla ilaha illallah, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah. Itu yang pertama. Rukun Islam yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Bila kata mengucap, maksudnya apa? Mesti dengan lidah. Mengucap dengan lidah. Ada pun menerima di dalam hati itu iman. Iman membenarkan dalam hati. Ada pun Islam, at-takriru bil lisan, mengucap mertuturkan pada lidah. Jadi di dalam mazhab kita Syafi'i, bagi mana-mana orang kafir masuk Islam, dia mesti mengucapkan kalimah asyhadu. Tak memadai kalau dia kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tak memadai pada Islam. Tanda tu. Mengucap dengan lidah. Kemudian kalau mazhab kita Syafi'i, mesti diucapkan dengan kalimah asyhadu. Tidak memadai dengan dia tu mari kata la ilaha illallah
Muhammad Rasulullah tak memadai. Kenapa? Kerana diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu. Hingga mereka bersaksi ke. Jadi kalau sekadar mengatakan la ilaha illallah saja tak memadai di dalam mazhab kita Syafi'i. Berbeza di dalam setengah-setengah mazhab, maka memadai dah dengan kata la ilaha illallah. Seperti di dalam mazhab Maliki. Kenapa? Karena mazhab Maliki ambil dengan hadis umirtu an uqatilan nas hatta yakulu. Boleh? Aku diperintah memerangi manusia hingga mereka berkata la ilaha illallah. Jadi setengah mazhab tanda tak disyarat ke kata asyhadu. Mazhab kita Syafi'i, orang kafir nak masuk Islam mesti kata asyhadu, baru sah Islam dia. Boleh? Adapun kita yang dah keturunan Islam, tak disyarat ke dengan ucap tersebut, sudah jadi Islam dengan keturunan. Jadi Islam dengan keturunan itu pun kalau ibu bapa kita salah seorang daripadanya memasuk Islam sebelum kita balik. Semalam baru belajar dalam hud-hudi itu. Syaratnya kalau sebelum kita balik salah seorang daripada ibu kita telah memeluk agama Islam, barulah kita ni dihukumkan Islam. Tetapi kalau ibu bapa kita masuk Islam setelah daripada kita balik, maka tak memadai Islam tu dengan cara keturunan. Kalau tak memadai dengan cara keturunan, maksudnya kenapa? Kena buat apa? Kena mengucap sendiri. Kita sendiri kena mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Itu yang pertama. Yang keduanya sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu. Ini seperti mana kita makruf dah. Nabi Isra' Mi'raj pada menerima ke sembahyang. Jadi sembahyang ni seafdal-afdal ibadat. Seafdal-afdal ibadat wajib ialah sembahyang. Bila sembahyang tu seafdal-afdal bagi ibadat wajib, benda sunat pun sama. Seafdal-afdal benda sunat ialah solat. Barulah puasa, barulah zakat dan sebagainya. Sembahyang 5 waktu. Dan benda yang awal-awal akan dihisap pada hari akhiratnya apa? Solat. Awal yang dihisap pada hari akhirat ialah solat. Maksudnya kalau solat kita sempurna, baru Allah melihat kepada amal-amal yang lain. Kalau solat kita tak sempurna, tak payah tengoklah pada amal yang lain. Ni kita nak dekat dengan puasa dah. Bulan 3 ni dah nak puasa. Tak lama lah. Kita dah nak masuk bulan 12. Jadi beberapa bulan saja lagi dah nak kepada ibadat puasa. Jadi bila puasa, ada orang tanya, dia puasa tapi dia tak solat, macam mana? Puasa tapi tak solat, adakah Allah Ta'ala terima puasa dia? Tentu sekali tidak. Tentu sekali tidak, kerana awal benda yang Allah Ta'ala akan kira ialah solat. Bila selesai buat solat, barulah diambil kira dengan amal-amal yang lain. Nak kata besarnya ibadat solat. Tetapi adakah puasa dia tu sah? Ya, kalau cukup dengan rukun, cukup dengan syarat, selamat daripada perkara yang membatalkan puasa, puasa dia sah tak? Sah. Tapi Allah Ta'ala terima ke tak? Ya, tak terima sebab solat dia tidak. Hujung pakarnya dia lihat pada ibadat solat tu yang pertama sekali. Sembahyang 5 waktu. Jadi sembahyang 5 waktu ni lagi kita belajar dalam kitab fiqh lah. Di sini dia tak akan menghurai masalah tersebut. Yang ketiga, puasa Ramadan. Puasa bulan Ramadan ni pun sama, tak dihuraikan
tak dihuraikan panjang dalam kitab kita ni kerana kita nak menghuraikan dalam bab ilmu tauhid. Tapi kenapa didatang ke rukun Islam di sini? Kerana nak bagi sempurnakan iman kita, agama kita, kena sempurnakan Islam kita. Dan pada mengucap dua kalimah syahadah tu, tanda pada kata mengucap dua kalimah syahadah tu, di situ terkandungnya rukun iman. Rukun iman yang 6 perkara. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Terkandung di mana tu, Yasin? Terkandung di rukun yang pertama, iaitu mengucap dua kalimah syahadah. Yang keempat, memberikan zakat, yakni kepada asnaf dia. Asnaf zakat mana? Allah Ta'ala nyata pada ayat, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin ila akhirih, hingga akhir ayat. Al-ayat. Kepada orang fakir, orang miskin, orang ibnu sabil, orang yang dijinakkan hati dia kepada Islam, yang kita panggil dengan mu'allaf. Yang kelima, pergi haji. Ibadat haji ni dia panggil ibadat badaniyah dan ibadat maliyah. Haji apa dia? Ibadat badan dan ibadat harta benda. Dia berbeza dengan ibadat yang pertama, yang kedua, yang tiga tadi. Kalau kita kata solat, itu ibadat badaniyah. Puasa, ibadat badaniyah. Beri zakat, ibadat maliyah. Ibadat nisbah harta benda yang kita kena keluar. Adapun haji, harta benda kita kena keluar. Tubuh badan kita kena ada usaha di dalam melaksanakan ibadat tersebut. Jadi bila orang balik haji, kalau katalah dia mendapat haji mabrur, mana alamat dia? Alamat bagi mendapatkan haji mabrur apa dia? Iaitu dia ni semakin taat kepada Allah. Tu alamat dia. Kalau kata macam mana nak tahu seseorang itu mendapat haji mabrur atau tidak? Semakin dekat ke dia kepada Allah. Kalau semakin dekat, itu alamat bagi dia tu mendapat haji mabrur. Tapi kalau dia tu semakin jauh daripada Allah, solat berjemaah pun tidak, tu tidak ada alamat baginya itu mendapat haji mabrur. Baik, selesai rukun Islam yang 5. Wajib menuntut ilmu. Kalau naskah asal dia tak ada perkataan tidak. Ini perkataan yang ditambah di cetakan baru. Adapun ilmu pengetahuan tentang rukun Islam yang pertama. Dia nak urai tadi. Iaitu mana rukun Islam yang pertama? Islam tu apa Islam? Islam tu maksudnya mengikut zahir dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda perkataan Islam tu. Islam tu maksudnya kita mengikut zahir dengan barang yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Adapun iman ni mengaku pada hati. Beza situ saja. Mengaku pada hati dengan barang yang dibawa oleh Nabi. Islam mengikut zahir barang yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu panggil Islam. Ikut secara zahir. Iman ni percaya dalam hati barang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa barang? Barang ni daripada ayat tikak lah. Simpulan-simpulan yang perlu kita simpulkan di dalam hati kita. Baik, itu bezanya iman dan Islam. Cuma iman Islam ni apabila kita sebut bersama, dia memberi makna yang berlainan. Dan bila kita sebut berasingan, ianya memberi makna yang sama. Bila kita kata saya ni orang beriman, maksudnya kita tu orang Islam lah.
Tapi bila kita kata syukur kepada nikmat iman dan Islam, itu makna yang berlainan. Iman tu ada makna dia, Islam tu ada makna dia. Iza jtama'a iftaraka. Bila berhimpun, dia berpisah. Maksudnya makna yang lain-lain. Wa izaftaraka, dan apabila berasingan, ijtama'a, memberi makna yang satu. Misal kita kata suami isteri. Suami tu makna dia laki tu. Isteri maknanya perempuan. Tapi bila kata saya suami orang, dengan makna kita dah ada isteri. Nampak? Sebab tu yang belum kahwin tu tak boleh nak pakai cicing. Sebab orang ingat nanti dah bersuami, beristeri. Tak boleh pakai cicing. Tak boleh pakai cicing tu okey je. Dalam sunnah tak ada larang. Tak ada kata yang kahwin boleh pakai cicing. Tidak. Tanggap orang. Dia pakai cicing satu. Lepas tu tidak boleh anggap begitu. Kalau pakai dua, dah ada dua kah? Kau macam mana? Tidak juga. Tu tanggapan orang saja. Golik-golik orang ini kalau belum ada suami, belum ada isteri, tak pakai cicing lagi. Batu kadang-kadang orang nakal ni, tak kira lah ada suami, ada beristeri ke belum, nakal tu. Sifat dia ni susah nak ubah. Yang nampak orang perempuan, dia pakai cicing, dia pecat cicing. Maksudnya dia tak ada isteri lagi. Sebab tu dalam kitab fiqh ada masalah. Macam manakah hukum seorang lelaki bila dia kata tak ada isteri, sedangkan dia sudah ada isteri? Adakah makna dia tu tolak atau tidak? Nampak? Dan awak ada isteri? Tak ada. Padahal dah ada isteri. Misalnya. Adakah tertolak isteri dia? Dia kena belajar kitab fiqh munakahat lah. Saja. Yang pertama iaitu mengetahui akan makna dua kalimah syahadah, iaitu apa? Iaitulah yang dinamakan ilmu usuluddin. Usul ilmu lah. Usul yakni umbi. Ilmu usul. Sini usul saja. Kita asal ada usuluddin. Ada din belakang? Tak ada? Ada? Ada juga. Muradnya usuluddin lah tu. Ilmu usul. Pun orang kita pun sebut juga ilmu usul. Belajar ilmu usul. Ilmu usul, yakni usuluddin. Umbi agama. Dipanggilkan ilmu yang kita belajar ni. Ilmu apa kalau orang tua tanya? Belajar ilmu usuluddin. Ataupun ilmu usul. Asas dalam agama iaitu mengenalkan Allah, mengenalkan Nabi, dan mengiktikadkan benda-benda yang perlu kita imani. Dan ilmu tauhid dinamakan juga ilmu ni ilmu tauhid kerana dengan ilmu ni kita mentauhidkan Allah Taala. Apa mentauhid? Iaitu mengesakan Allah. Dengan ilmu ni, bila kita belajar ilmu ni, kita reti macam mana kita nak mengesakan Allah Taala. Dan ialah ilmu usuluddin, ilmu tauhid inilah yang dimaksudkan dengan sebutannya di dalam kitab ini. Kitab sifat 20. Nama kitab pun sifat 20. Maka wajib atas tiap-tiap orang yang mukallaf. Ni panggil wajib hukum taklifi. Apa tarikh wajib taklifi? Yusabu ala fi'li, yu'aqabu ala tarki. Yusabu ala fi'li, buat dapat pahala. Tinggal berdosa. Itu wajib taklifi dia panggil. Wajib atas tiap-tiap orang yang mukallaf. Jumpa pula kata mukallaf. Mana-mana kita agak ada lah kata mukallaf. Apa mukallaf? Mereka yang diberat ke atasnya hukuman syarak. Tiap-tiap mereka ditaklif, diberat atasnya hukuman syarak, maka mereka tu dipanggil mukallaf. Maksudnya dia tak ada pilihan.
Untuk belajar boleh ke kalau saya tak siap belajar? Tak boleh, wajib belajar. Bolehkah kalau saya tak ingin solat? Tak boleh, kena solat. Dia panggil mukallaf. Mukallaf. Macam kita kata tuai lembu. Tuai lembu tu mukallaf. Lembu bukan mukallaf. Sebab lembu dia tidak ada akal fikiran. Tuai lembu dia ada akal fikiran. Jadi kalau dia merosok ke tanaman orang, tak boleh nak salahkan lembu, kena salahkan tuai lembu. Kita belajar dah di dalam kitab Kifayatul Muhtadi tu. Kalau tunggangnya dia tu berok kecil di tengah jalan hingga berbahaya ke orang. Orang bawa minyak jatuh disebabkan binatang tunggangnya dia, maka wajib atas dia kafarah. Kena doman. Wajib atas dia doman, ganti rugi. Disebabkan apa? Disebabkan kenderaan dia, binatang hak dia milik. Ya bahasa dia lah. Lembu kalau kena curi, lembu saya. Lembu kalau kena langgar, saya tak tahu lembu siapa ni. Tak. Sebab apa? Dia takut nak tanggungjawab. Dah ada orang mati dah ke umpama. Sebab tu nak pegang lembu ni, pegang molek lah. Maka atas tiap-tiap orang yang mukallaf, ia mukallaf mengenali Tuhan Jalla wa Azza. Wajib dia kena Tuhan dengan segala sifatnya, sifat Allah yang wajib padanya pada Allah. Sifat yang wajib dia panggil hukum apa? Hukum akli. Wajib pada akal, bukan wajib pada syarak. Apa wajib pada akal? Ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Perkara, tanda wajib pada akal, perkara yang tidak digambarkan oleh akal, perkara yang tidak ditasawur, tidak digambarkan oleh akal, benda itu tiada. Perkara yang akal tak boleh nak terima, benda itu tiada. Itu panggil wajib pada akal. Perkara yang akal tak boleh nak terima, benda itu tiada, wajib pada akal. Yang dipanggilkan wajib. Ni, ada. Puasa. Ada tu. Ni. Benda yang akal tak nak fikir, benda tu tak ada. Maksudnya benda tu mesti ada. Seperti Allah Ta'ala. Jadi adanya Allah tu dia panggil wajib pada akal. Dengan segala sifatnya yang wajib padanya pada Allah, yang mustahil padanya pada Allah. Mustahil? Mustahil ni maksudnya perkara yang akal tak terima, benda itu ada. Beza di belakang je. Kalau wajib, perkara yang akal tak terima, benda tu tiada. Maksudnya benda tu mesti ada. Kalau mustahil, benda yang akal tak terima, benda itu ada. Benda ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Benda yang akal tak terima, benda itu ada, maka nama dia mustahil. Akal tak dapat terima, benda tu ada. Kalau orang kata Tuhan ni ada anak, akal kita yang waras tak boleh nak terima. Kalau Allah Ta'ala ni ada anak, kenapa? Kalau Allah Ta'ala ada anak, akal kita tak boleh nak terima. Kerana kalau Allah Ta'ala tu ada anak, membawa kepada apa? Lazim Allah Ta'ala itu lemah. Lazim Tuhan itu berbilai. Bila berbilai, Allah Ta'ala membawa kepada lemah. Allah Ta'ala ni dia tak boleh berbilai. Kalau dia berbilai, dia tu tak kuat. Dia tak kuat. Kalau berbilai, contoh ada 2 Tuhan je, tak perlu ada 10, 2 Tuhan je. Maksudnya apa? Kena berkongsi kekuasaan. Itu cara mudah nak faham lah. Kena berkongsi lah. Macam kita.
satu tanah ada 2 orang ketua. Satu keluarga ada orang 2 ketua. Satu organisasi ada 2 ketua. Susah. Dia panggil tidak ada kuasa yang mutlak. Satu negara 2 orang ketua, tak boleh. Ikutlah apa-apa saja seperti mana kita dah sebut dah dulu. Bawa kereta ada 2 orang yang membawa, tak boleh. Nak bawa macam mana kereta kalau 2 orang pergi steering? Cuba. Tu membuktikan kata tak boleh ada yang menduai bagi Allah Ta'ala. Boleh. Yang mustahil padanya dan yang harus padanya pada Allah Ta'ala. Harus ni benda yang terima salah satu. Ma yasihu fil akli wujuduhu wa adamuhu. Benda yang sah pada akal, ada dan tiada, dipanggil harus. Perkara yang sah pada akal, ada dan tiada, dia panggil harus. Ma yasihu fil akli wujuduhu wa adamuhu. Seperti membuatkan alam. Tu nanti akan sebutlah satu-satu. Ni baru dia panggil pengenalan saja. Nak sebut wajib, kita kena tahu apa perkara yang wajib bagi Allah, apa perkara yang mustahil bagi Allah, apa perkara yang harus bagi Allah. Dia nak bagi tahu tu dulu. Maksudnya kalau kita tak tahu, berdosa lah. Banyak mana masyarakat kita tidak ada cakna terhadap benda ni. Alhamdulillah kita kata kalau bab solat, walaupun peratus tu tak banyak, tapi kita lihat masyarakat semakin ada kesedaran pada bab solat. Bab puasa lebih-lebih lagi. Bab puasa kalau tak puasa kena igak, kena tangkap. Bab semaya ya tak kena tangkap lagi. Padahal semaya lebih pada puasa. Kan ada denda jugalah bab solat. Alhamdulillah di setengah-setengah tempat dia adakan denda bagi orang tinggal ke sembahyang. Itu satu kesedaran yang sangat elok di setengah-setengah tempat. Walaupun di setengah-setengah tempat lagi tidak ada apa-apa tindakan terhadap orang yang meninggalkan sembahyang. Tapi pada tidak orang tinggalkan puasa ni ada tindakan lah. Macam kita sebut tadi lah, antara solat dan puasa mana lebih? Solat. Kalau masyarakat tak ambil peduli pada solat, tengok. Ada sahabat saya yang kerja di Kuala Lumpur, di bandar lah. Maka dia ni kerja, majikan dia saat ni bila mari klien, dia nak pergi solat, dia kata kena utama ke klien dulu. Tak boleh pergi solat. Sedangkan hari tu hari Jumaat. Hari Jumaat. Susah, tak ada tindakan. Tambah-tambah lagi, majikan dia tidak ada kesedaran dengan agama. Tak kira lah majikan dia tu Islam ke kafir. Kalau Islam pun tak ada kesedaran, sama juga. Ini kita Alhamdulillah. Kita berada di lingkungan orang yang ada kesedaran dengan agama Allah Ta'ala. Baik. Jadi, ada kesedaran itu adalah. Tapi masih banyak lagi tidak ada kesedaran tentang mempelajari sifat Allah Ta'ala. Ulama kata wajib tu dalam kitab. Wajib, tanda elok-elok. Tiap-tiap orang. Dia panggil apa ni? Fardu ain. Kalau kata wajib setengah saja, dia panggil fardu kifayah. Tapi bila kata wajib atas setiap orang, dia panggil fardu ain. Tak apa, di kampung saya ada ustaz. Tak boleh. Dia ustaz-ustaz dia lah. Kita ni kena ambil tahu. Kita kena belajar. Setengah-setengah ada ustaz pun, dia tak say nak belajar dengan ustaz. Tak say nak belajar dengan babo. Rugi. Orang ada kesedaran kadang-kadang jauh pun dia pergi mengaji. Orang tak ada kesedaran 2-3 langkah pun tak pergi mengaji. Mana elok? Berada jauh ke berada dekat? Baik berada jauh lah. Dengan ada kesedaran. Dibanding berada dekat dengan tak ada kesedaran. Ni kita Alhamdulillah Tuhan buat kita begini. Tu wajib tiap-tiap orang. Maksudnya tak ada terkecuali. Oh saya sibuk, I'm busy. You busy lah, you busy. Kena katok makan akhir esok.
Yang mukallaf mengenali Tuhan, sifat wajib, sifat mustahil, sifat haru. Kita cadai. Cadai macam mana? Tiap-tiap majikan yang nak mengambil pekerja. Tiap-tiap majikan yang nak mengambil pekerja, pastikan pekerja dia lepas fardu ain. Oh, susah Ustaz nak cari pekerja lepas fardu ain. Dia dah ada dah kelayakan dia bekerja dengan kita, nak tunggu lepas fardu ain susah. Baik, kalau dia tak lepas fardu ain, wajib di atas tiap-tiap majikan untuk memahamkan mereka-mereka yang di bawah dia tentang ilmu fardu ain. Macam mana? Kena ada ke kelas fardu ain. Oh, macam mana nak kerja, macam mana nak ada kelas lagi? Kelas bukannya 10 jam. Bukan mesti setiap hari. Contoh kalau kata seminggu, ambil 2 jam je dalam seminggu. Boleh baca 3 kitab, ambil Usuluddin 1, Fiqh 1, Tasawuf 1. 2 jam saja, tak payah ambil lama-lama. Nah, ataupun sejam setengah je. Ambil sehari saja, sejam setengah untuk anak-anak buah kita belajar ilmu fardu ain. Setengah jam tauhid, setengah jam fiqh, setengah jam tasawuf. Insya-Allah lepas. Mana-mana majikan yang tak ambil berat tentang orang yang di bawah dia, sama ada solat tak solat, ikut dia lah. Saya mana tahu, dia kerja dengan saya bagi duit dah. Dia solat mana saya tahu. Tak boleh kena ambil berat. Dia lepas tak lepas fardu ain mana saya tahu. Kena ambil tahu. Majikan beginilah yang dikehendaki dalam agama. Dia sekarang kalau orang pergi motivasi majikan yang mana anak buah ni akan terpaut hati dengan dia macam mana, dia ambil berat tentang anak buah dia. Contoh anak buah dia ada masalah kewangan, baru dapat anak sulung, duit tak ada, majikan pun bagi sedikit bantuan. Misal, ini majikan yang berbakti. Tetapi tidak benar-benar berbakti lagi kalau majikan tidak ambil peduli tentang agama anak buah dia. Banyak mana majikan ambil tahu tentang orang yang di bawah dia tadi. Sesok Allah Ta'ala tanya ke tak majikan ni? Ya. Sebab tu alhamdulillah di setengah-setengah tempat, di majlis daerah ke, di hospital ke, sekadar yang saya dapat maklumatnya, ada dibuat ke kelas-kelas pengajian agama. Alhamdulillah. Tapi ingat, kelas pengajian agama tu bukan berbentuk ceramah tak melepas ke fardu ain. Mesti dengan pengajian berkitab yang bersilibus. Ambil yang sekadar untuk melepaskan orang awam. Apa? Bagi lepas orang awam. Tak payah yang pelik-pelik. Tak payah yang ilmu tahap dewa. Tak payah ilmu tahap semut saja. Asal kata lepas ke fardu ain dia. Boleh ni? Tu tanggungjawab majikan tu. Jadi ketua hospital ke nanti, misal nak tahu? Apatah lagi jadi bahagian menteri kesihatan. Misal ni doktor kita ni. Jadi menteri kesihatan ustaz saya. Ikutlah rezeki Allah Taala, kita tak minta. Tapi takdir itu semua di bawah tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita. Sebab fardu ain ni macam solat. Sebab tu saya sebutkan di syarikat ke, di mana-mana tempat solat ni kena ambil perhatian penuh. Alhamdulillah kita tengok di sekolah-sekolah walaupun sekolah tu tidaklah sekolah agama, sekolah kebangsaan menengah, tapi kesedaran guru-guru ni, anak-anak murid sebelum daripada nak keluar, nak balik, ya buat solat zuhur berjemaah. Tu kesedaran. Nisbah guru banyak sekali kesedaran dia. Alhamdulillah kita kata. Tu satu benda. Walaupun dia tu guru akademik pun, tapi kesedaran agama dia tu kuat. Maaflah, kadang-kadang guru akademik ni lebih hebat daripada ustaz agama. Guru akademik mengajar sains, mengajar matematik, mengajar Inggeris, ada pakai kopiah. Ustaz mengajar agama, PhD, tak ada kopiah. Maaflah, salah tu. Tertukar tu. Cikgu perempuan mengajar sains, biologi dan sebagainya, pakai tudung labu, tak bermakeup.
Ustazah keluarga Azhar, keluarga universiti hebat, pakai tudung macam tu. Make up pula. Allah. Tertukar tu. Tertukar. Macam mana boleh jadi begitu? Tak tahulah. Itu yang panggil kesedaran beragama. Orang alim kalau dia tak ada kesedaran dengan agama, tak ada menyelamatkan ilmu dia, akal agama dia. Tapi orang walaupun ilmu agama dia sikit, tapi kesedaran agama dia besar. Ni macam tadi. Nak berpakaian dengan pakaian orang agama. Orang kata kopiah tu ustaz, bukan sunnah. Hak tu pakai orang Arab, kopiah, jubah. Orang Arab pakai begitu, bukan sunnah pun. Begini sajalah saya kata ni. Kalau kita pakai kopiah, duduk di hadapan orang perempuan. Dengan kita tak pakai kopiah, duduk di hadapan perempuan. Mana lebih peratus pada nak melihat ke orang perempuan tadi? Kalau kita pergi Kota Baru tak pakai kopiah, kita ada malu ke tak kalau kita tengok orang perempuan? Ada malu tak? Tak ada malu. Ni, sila hari bulan keceh mata ni. Dah tak pakai kopiah. Ya akhi. Ni. Tak apalah entah kata tak sunnah pun baik. Kita buat bandingan begini ya akhi. Benda ni dapat meneguhkan kita daripada melakukan maksiat. Baik, ni cuba pergi Kota Baru pakai kopiah, pakai serban pula. Misalnya, ada orang perempuan tepi tu, kita nak keceh mata, berani kau? Bukan kata nak keceh mata, nak tengok dia pun rasa malu. Kalau kita tengok, dia kata Tok Haji ni gelenyar. Tok Haji pakai kopiah gelenyar. Ning kopiah ni yang awak kata tak sunnah ke, kita tak saya nak ambil di situlah pembicaraan dianya. Kita nak ambil benda ni dapat menyelamatkan kita daripada maksiat. Dapat. Kalau dapat, kenapa tidak? Kalau dapat, kenapa tidak? Ada seorang sahabat kita, doktor. Dia mari jumpa Baba Zid pada pusu. Dia kata, Baba tolong doa saya. Kadang-kadang ialah bila jadi doktor ni, dia nakal-nakal kita tu adalah juga. Benda nak cegah kita daripada benda tak molek tu, susah lah. Nampak? Jadi kebetulan dia datang tu, dia pakai kopiah. Masa dia jarah ke sini lah, dia pakai kopiah. Baba tanya, kalau pergi kerja pakai kopiah ke? Dia kata tak pakai. Baik, sekarang pergi kerja pakai kopiah. Jadi doktor pergi kerja pakai kopiah. Orang tukar. Betul ke doktor ni? Orang masuk bilik doktor nampak pakai kopiah, keluar semula. Ingat tu email dalam tu. Kenapa? Kerana kita bila pakai kopiah, walaupun kita seorang doktor, walaupun kita seorang ustaz, walaupun kita apa saja pekerjaan kita, buat rumah kau, bila kita pakai kopiah, macam mana? Kelakuan kita tak akan sama dengan orang tak pakai kopiah. Ni malu dengan benda ni kerana dia panggil pakaian agama. Kau ada orang pakai kopiah masuk disko? Ni. Kalau ada tu nak cegah maksiat, bukan nak pergi beranduk sekali. Ya akhi, tengok di sana. Kalau antum kata benda ni tidak sunnah sekalipun, antum pandailah betapa besarnya benda ni dapat mencegah ke kita dan semua pada maksiat pada Allah Ta'ala. Sekarang ni, jadi ustaz pun masuk masjid tak akan piuh mengajar qolal musannif. Kalau tanah Arab tu mungkin kerana keadaan masyarakat dia memang begitu, biasa. Guru kita pun tanah Arab pun ada saja mengajar agama, dia doktor balik daripada hospital, baca kitab, tak akan kopiah pun, dia keadaan di sana. Boleh. Bi'ah kita di sini tak ada lagi begitu. Bi'ah kita, orang mengajar agama semuanya pakai kopiah. Bi'ah suasana kita. Kalau waktu berjalan biasa ni, mungkin ada. Walaupun ustaz orang agama tak akan kopiah. Tapi nak duduk di meja penceramah, nak jadi imam, bi'ah suasana kita ni ada ke? Tak imam tak akan kopiah. Suasana kita ada. Ni tu imam mari mana ni? Ustaz mari mana? Ke tepi jalan je.
Jadi kalaulah suasana tempat kita tidak begitu, suasana tempat kita ni orang mengajar agama, orang imam pakai kopiah, maka kenapa perlu ditukar bi'ah nak mendekatkan masyarakat? Oh, saya tak pakai kopiah pun boleh mengajar agama. Apa yang nak dibanggakan? Apa? Macam saya pesan ni lah. Sebab tu dalam kitab bukan kata kopiah. Serban ni saja sunat bagi kita pakai tak kala solat dan tak kala kita berjanguk. Dalam kitab sebut tu. Sunat. Hukum dia dalam kitab fiqh. Memakai serban tadi. Orang dulu, ni, eret lembu saja, dia ada benda atas kepala dia. Apa? Ni kita alhamdulillah, saya pun bukannya baik sangat. Tapi alhamdulillah lah sikit-sikit belajar nak jadi orang baik. Kita pun bukan orang baik ni. Sikit-sikit baru nak belajar jadi orang baik. Jadi kita nak ajak orang lain juga, marilah kita pakat buat baik. Tu je. Islah nafsak wad'u ghairak. Kita baiki diri kita, kita seru ke orang lain juga. Boleh? Kita nampaklah orang jabatan-jabatan, orang-orang polis ke, orang-orang hok kemungkinan besar pada menerima rasuah ni ke, molek lagi pakai kopiah. Kenapa? Kerana kumpulan-kumpulan ni, banyak jadi masalah isu orang kata rasuah. Orang-orang jabatan, orang-orang ada pakat. Banyak isu jadi rasuah. Maka sangat elok kalau kita ni membuat peraturan pakai kopiah. Teruk dah ustaz ni, nak jadi semua jadi ustaz belakang. Kerana dengan pakai kopiah ni, malu dia nak menerima rasuah. Apa? Sebab tu satu ketika Allah yarham Tok Guru Menteri Besar Kelantan ni, ada Cina mari nak rasuah. Ada orang Cina nak mari rasuah MB. Dia kata, ambil lah ni. Nak rasuah. Nak balok. Tok Guru kata, ibarat kata begitulah. Tak tengok kau aku duk kopiah sebai ni. Apa? Malu dengan kopiah sebai. Tak nak terima rasuah. Nampak? Ni, benda ni boleh cegah ke kita. Berapa banyak benda dapat dicegah ke. Pakailah. Pakai. Yang dok katalah, dia dok hirau lah, orang kata bukan sunnah ke, biarlah. Dalam kitab kata elok pakai, kita pakai. Dan kita melihat kepada diri kita pun dapat tertegah maksiat tadi. Elok-elok sepatut kita ni selamat pada maksiat sebab kita tak pakai kopiah. Jadi boleh gawe pula. Gi ke bimo tadi boleh dasar gawe. Gi ia mau boleh pula gawe kedua. Ya si naik syekh nampak tu. Mi orang jo, mi senyak je. Ayak gawe pun tak serah mi. Orang wali lah gitu. Baik. Dan yang harus sebagaimana yang akan disebutkan nanti, sekalian itu termasuk pada makna dua kalimah syahadah. Adapun ilmu pengetahuan selain daripada rukun Islam, iaitulah yang dinamakan ilmu fiqh. Ingat, tadi ilmu tauhid, ilmu usuluddin. Adapun yang membicarakan semaya puasa, itu ilmu fiqh. Ada juga orang tertukar ni. Ustaz tu mengajar apa? Tak tahulah. Tanya kitab apa? Tak ingat. Yang mengajar kitab tak ingat. Ilmu ke apa yang mengajar? Tak tahulah. Sikit-sikit baca hadis, baca Quran, apa tu? Tak tahulah. Tak tahu yang mengajar apa. Yang mengajar ni, dia tak capu begitu. Sama ada yang mengajar tafsir, dia mengajar hadis, dia mengajar tauhid, dia mengajar fiqh, dia mengajar tasawuf, dia mengajar sirah, dia mengajar tajwid. Ni nama ilmu pun kita tak tahulah. Itulah. Kalau begitu macam mana? Maka wajib pula atas tiap-tiap orang yang mukallaf, ia mukallaf mengetahui akan segala ilmu yang wajib atasnya, atas mukallaf, seperti sembahyang dan puasa. Wajib pula belajar ilmu tu. Demikian pula amal-amal yang sunat atau segala akad
yang hendak dikerjakan oleh mukallaf. Kerana apa? Kerana tiada sah beramal dengan kejahilan. Ilmu fiqh dia ada berapa rubuk? Ada 4 bahagian. Ya saya tanda elok-elok. Ada 4 bahagian. Yang pertama rubuk bahagian ibadat. Boleh? Yang pertama bahagian apa? Ibadat. Ibadat ni berkaitan dengan apa? Dengan najis, dengan air. Boleh? Solat, puasa, zakat, haji. Itu berkaitan ibadat, tanda. Berkaitan ibadat. Yang kedua berkaitan apa? Muamalat. Muamalat ni berkaitan dengan akad kita. Contohnya kita nak buat kerja satu-satu. Kita kena akad berapa upah. Cerak ke dulu. Akadnya berapa. Yang kita kata, saya buat dulu. Dia berapa. Nanti saya maklumkan pula. Ya tak boleh. Ya kena ada akad. Saya nak ambil upah buat benda ni. Berapa nilai saya nak dapat. Ataupun upah dengan akad gaji harian. Kena buat. Itu sistem dalam Islam kita ni. Jual beli. Ramai tak buat akad jual beli. Kena ada akad jual beli. Tapi di sana ada perbahasan luas lagi lah. Sewa menyewa. Ramai mana orang sewa menyewa tak belajar bab ni. Bab masalah apa lagi? Pinjaman. Takut jadi riba ni. Kena belajar. Masalah sekarang ni ada hak modern lagi. Dia ada kad tu kan. Gold card apa semua tu. Ada kad hak emas. Ada kad apa nama ni. Macam-macam tu. Kadang-kadang tak ada duit pun. Tapi dia boleh nak. Tu sistem apa tu semua kita kena tahu lebih lagi. Tu semua berkaitan dengan muamalah. Nak gadai dan sebagainya. Banyak. Bab masalah jual beli pun kadang-kadang masyarakat kita tak lepas ni. Tu ya kadang-kadang ada berlaku judi tu. Dia tak perasan benda tu tak jadi jual beli. Contoh dia jual apa tu hak dalam telur. Ya ada mesin ke. Hak budak-budak main tu. Dalam telur tu ada robot kau ada itu atau ini. Apa ambil anak patung kek tu. Tu jual beli ke? Tak. Jual beli ni mestilah benda tu benda yang muayyan, benda yang tertentu. Sekarang kita dapat tak dapat belum tentu, duit dah masuk, tak dapat. Tu ya panggil sistem judi tu, bukan sistem jual beli. Kita pergi satu negeri satu tempat ni penuh di atas tu. Di Kelantan kita saya pun tak pastilah. Ada ke tempat-tempat begitu? Kalau ada tak boleh, haram hukum dia. Kenapa masyarakat tak tahu kata benda ni haram? Dia ingat kata benda tu satu permainan saja. Tetapi dia tak tahu sistem gitu walaupun namanya permainan ke, tetap hukumnya judi. Dia macam seolah bertaruh. Sama juga main futsal. Bayar semua 10 riyal. Ada berapa kumpulan? Satu kumpulan 100, 200. Bayar. Nombor 1 boleh begini hadiah. Nombor 2 boleh ini hadiah. Itu pun sama juga. Tak ada beza dengan nombor haram yang ambil duit sana. Tapi apa berlaku masyarakat kita? Karena besarnya tak belajar. Pendedahan terhadap agama tu tak ada. Kurang lagi. Tu kalau boleh dia ada sukatan pengajian tu untuk umum masyarakat. Kalau sekarang kita tengok di televisyen ke radio ke, ceramah saja. Jarang-jarang adalah setengah-setengah siaran radio yang buat pembelajaran khusus, sukatan pembelajaran. Itu elok. Ataupun setengah-setengah siaran televisyen ada buat sukatan. Belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu akidah, kita apa? Fiqh, kita apa? Itu yang sebenarnya perlu diberi penekanan pada masyarakat. Boleh? Kita kena fikirlah untuk kebaikan. Yang ketiga dia panggil bab munakahat. Bab berkahwin. Banyak isu masalah kahwin ni. Masalah wali, masalah saksi, masalah rukun nikah, masalah zihar, masalah li'an. Banyak kita belajar malam-malam tu. Dah habis dah bab munakahat. Yang keempat babul jinayah. Babul jinayah ni banyak tak lepas. Karena apa? Karena tak dilaksanakan tuntutan agama.
Orang yang melukakan seseorang wajib apa? Qisas. Bukan dengan bayar. Qisas. Kena lukakan seperti mana dia lukakan, kecuali tak cukup syarat. Tu belajar dah tu. Tu pak masalah tu. Jadi tak apalah, kita ambil pada masalah muamalah je dulu, bagi masyarakat kita belajar bab muamalah. Adapun dalilnya daripada kitab Zubat. Kitab karangan, kitab Zubat tu karangan apa? Ibnu Ruslan. Karangan Ibnu Ruslan, mazhab Syafi'i. Imam Ahmad Ibnu Ruslan Asy-Syafi'i. Lahir di Ramlah, Palestin. Baik, tu ada nota kaki dia. Fa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maksudnya, tiap-tiap orang yang beramal tiada ilmu, dengan tiada ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalannya itu dibalikkan kepadanya, iaitu tiada diterimanya. Buat amal tak ada ilmu. Ingat bondek, banyak masyarakat kita terjadi begitu. Rajin dah pada amal tetapi ilmunya kurang, nak belajar. Malah tak ada masa. Tadilah I'm busy. Tak apalah weh, tunggu akhirat lah. Adapun dalil wajibnya segala ilmu yang tersebut itu, iaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Rawahu Ibnu Adi wal Baihaqi. Maksudnya menuntut ilmu wajib atas setiap orang muslim, ai muslimat, muslimin dan turut muslimat pun wajib kata menuntutkan ilmu. Sesalah dulu pada kata wajib makrifat, mengenali akal Allah Ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbana zidna ilma. Allah faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliya'ikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Untuk maklumannya, ada orang bertanya, kelas kita ni setiap hari Ahad, Isnin dan Selasa. Kitab sifat 20. Adapun hari Rabu dan Khamis, kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali. Guna yang Arab boleh, guna yang Melayu pun boleh. Jadi Ahad hingga Khamis pada pukul 2.15 sehingga pukul 3 lebih. Wallahu a'lam. Boleh wawarkan kepada sahabat yang lain.